Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1582, antara paparan utama. Tiba-tiba Tajudin muncul kembali. Nikmat yang mana lagi ingin kita dustakan? Sepandai-pandai tupai melompat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Benarkah parti yang digelarkan sebagai Parti Keramat UMNO membisu dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan Bumiputera serta tidak berusaha mengembalikan sokongan rakyat? Persoalan itu timbul apabila bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman yang kini digantung keahlian meluahkan kebimbangan terhadap masa depan UMNO kerana pimpinan parti yang disifatkannya gagal mengembalikan sokongan dan kepercayaan rakyat terhadap parti itu selepas berdepan kekalahan paling teruk pada pilihan raya umum ke-15. Beliau yang tidak bercadang meninggalkan parti itu sebaliknya mahu kekal setia dan berharap dapat kembali ke arena politik, mendakwa pernah ditawarkan menjadi calon parti lain semasa PRU15 2 tahun lalu namun menolak kerana sayang UMNO. Kini kononnya menzahirkan rasa kesal dan duka cita. Saya duka cita kerana kepimpinan UMNO daripada atas sampai ke bawah, daripada MKT sampai ke peringkat bahagian, semuanya tidak nampak mengambil sikap serius dan bertanggungjawab untuk membuat perubahan kepada UMNO. Jika tiada perubahan daripada segi tindakan, khidmat kepada masyarakat serta kepimpinan, bagaimana UMNO nak kembali pulih dan bangkit semula? Semuanya mendiamkan diri seolah-olah saya lihat semuanya cuma memikirkan kepentingan diri, nak jawatan, nak kedudukan, nak itu ini, bukan untuk perjuangan parti, katanya. Beliau berkata ada seakan sindrom bisu sedang melarat dalam kalangan ahli parti kerana tidak berani bersuara dalam isu nasional. Apa permasalahan rakyat yang sepatutnya diambil tahu, diambil perhatian, umpama masalah kos sara hidup, masalah ekonomi rakyat, mana suara UMNO? Kenapa takut untuk bersuara? Takut dengan parti komponen dalam kerajaan perpaduan? Takut dengan Perdana Menteri? Saya rasa PMX tak marah sekiranya suara itu membina dan konstruktif, katanya. Sebagai respon, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi menempelak kenyataan Tajudin itu. Malah Muhammad Razlan menyifatkan kenyataan bekas Ahli Parlimen Pasir Salah itu sekadar cakap-cakap politik untuk dilihat kembali relevan dalam arena politik tanah air. Sebenarnya, Tajudin wajar bertanya kepada diri sendiri apa yang beliau lakukan sebelum dan selepas PRU15, melainkan mengkritik kepimpinan parti tanpa berbuat apa-apa untuk mengembalikan sokongan rakyat. Tidak keterlaluan jika dikatakan sikap angkuh dan sombongnya ketika menjadi pengerusi prasarana antara sebab rakyat marah ketika itu sehingga tempiasnya terpalit kepada UMNO. Kini selepas lebih 18 bulan digantung keahlian dan hilang dari radar, mengapa tiba-tiba bersuara dan apa agenda beliau? Adakah kerana mahu kelihatan relevan? Katanya menerusi kenyataan yang dipetik Sinar Harian. Dalam pada itu, Muhammad Razlan turut mengingatkan bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu bahawa UMNO adalah parti yang bersuara lantang melibatkan isu token tertera kalimah Allah berbanding parti lain dalam kerajaan perpaduan. Selain itu, katanya, kejayaan pelaksanaan Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 juga adalah hasil cetusan dan pemikiran daripada UMNO yang serius memperjuangkan ekonomi bangsa. KEB ini merupakan kesinambungan yang pernah dianjurkan terdahulu dan UMNO telah menggariskan gagasan besar untuk negara terutamanya ekonomi Bumiputera. Malah sikap lantang pemimpin-pemimpin terserlah apabila secara terang-terangan mengkritik secara membina menteri berkaitan isu ekonomi serta harga barang tanpa rasa takut dan berselindung.
Jadi janganlah bersuara berdegar-degar semata-mata untuk kembali relevan sedangkan selama ini berada dalam sindrom bisu ketika Presiden dan kepimpinan UMNO sibuk bekerja, ujarnya. Muhammad Razlan berkata dalam isu harga barang, adakah Tajuddin tahu ia sering dibincangkan dalam mesyuarat MKT UMNO dan cadangan dikemukakan kepada kerajaan melalui anggota Jemaah Menteri daripada UMNO. Menerusi UMNO jugalah beliau berkata program jelajah akar umbi dianjurkan untuk mendekati akar umbi dan sebagai ruang untuk Presiden serta kepimpinan memberi penjelasan berhubung isu-isu semasa kepada ahli parti. Persoalannya, adakah Tajuddin sedar program jelajah itu sudah dimulakan sejak Oktober lalu? Begitu juga program turun padang lain yang sememangnya sudah lama sinonim dengan UMNO. Justru sesuai dengan tekad Tajuddin yang tidak akan meninggalkan UMNO, bekas pemimpin UMNO itu adalah lebih baik berbuat sesuatu untuk membantu Presiden dan kepimpinan parti. Jom Channel amat yakin akar umbi dan kepimpinan parti berkenaan bersetuju dengan cadangan itu. Ini kerana mana-mana ahli parti perlu tampil membantu Presiden serta kepimpinan berbanding melemparkan dakwaan tidak menguntungkan parti. Nokta. Kerajaan Persekutuan tekad menambah baik pemberian dan sokongan kepada kerajaan negeri demi kelestarian pembangunan dan keterjaminan sejahtera rakyat di seluruh pelosok negara. Untuk tahun ini, Mesyuarat Kewangan Negara semalam bersetuju menambah baik peruntukan pemberian kerajaan persekutuan kepada negeri sebanyak 8.9 bilion ringgit tahun ini berbanding 8.3 bilion ringgit pada 2023 dan 8.1 bilion ringgit pada tahun 2022. Penambahbaikan pemberian itu antaranya membabitkan peningkatan penyelenggaraan jalan negeri kepada 5.4 bilion ringgit berbanding 5.2 bilion ringgit tahun lalu. Ia juga membabitkan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup tahap sebanyak 400 juta ringgit. Selain itu, pemberian pindaan fiskal ekologi EFT dinaikkan kepada 200 juta ringgit berbanding 150 juta ringgit pada tahun 2023. Manakala penambahan pemberian khas tahunan untuk Sarawak dan Sabah kepada 300 juta ringgit berbanding 16 juta ringgit untuk Sarawak dan 129.7 juta ringgit untuk Sabah tahun lalu. Pemberian kepada perpustakaan dan muzium negeri turut ditingkatkan 10% untuk tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri dalam usaha memajukan pembangunan negara secara terangkum. Berlandaskan prinsip manusiawi dan rahmatan lil alamin yang membentuk kerangka ekonomi madani, penambahbaikan pemberian kepada kerajaan negeri dapat memberi manfaat langsung kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau geografi. Peningkatan pemberian membabitkan semua negeri akan diberi secara serentak. Walhasil, besarlah harapan saya supaya pemberian ini digunakan sepenuhnya oleh kerajaan negeri untuk menjamin kemaslahatan rakyat serta merancangkan pembangunan negeri dengan lebih mampan, katanya di petik bernama. Bagi pembelanjaan pembangunan, sejumlah 39.4 bilion ringgit disediakan tahun ini untuk melaksanakan projek pembangunan negeri berbanding 36.7 bilion ringgit pada tahun 2023 dan sebanyak 28.8 bilion ringgit pada tahun 2022. Kelulusan permohonan kerajaan negeri sudah diberi berhubung kesiapsiagaan menghadapi sebarang kecemasan atau bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh yang boleh menyebabkan kerosakan jalan serta jambatan. Justru, Majlis Kewangan Negara meluluskan pembelian Jabatan Sementara Beli menggunakan peruntukan pemberian penyelenggaraan jalan negeri secara one-off. Had untuk membiayai perbelanjaan pengurusan berkaitan penyelenggaraan jalan negeri dinaikkan sebanyak 10% atau 10 juta ringgit mengikut yang lebih rendah. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat terbabit yang turut dihadiri Menteri Besar serta Ketua Menteri.
Tahniah PMX, sesungguhnya keputusan ini menzahirkan komitmen serta kesungguhan Kerajaan Persekutuan Madani dalam menyediakan peluang kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan projek pembangunan mengikut keutamaan dan acuan negeri masing-masing dan seterusnya dapat memperkukuhkan lagi momentum pemulihan ekonomi ke arah pembangunan Malaysia Madani. Keputusan ini juga membuktikan Kerajaan Persekutuan sentiasa komited dalam memastikan hubungan dengan kerajaan negeri berada pada tahap yang terbaik dan hasrat ini dimanifestasikan melalui peningkatan peruntukan yang disalurkan kepada pelbagai bentuk pemberian kepada kerajaan negeri setiap tahun. Selamat maju jaya, semoga terus mencipta kegemilangan bersama Malaysia Madani. Justru nikmat yang mana lagi yang ingin kita dustakan? Perbezaan taraf kehidupan manusia melalui harta dan kebijaksanaan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan manusia tergelincir ke dalam fitnah tahta dan kedudukan yang membinasakan. Fitnah tahta dan kedudukan ini antara ujian besar terutama apabila manusia setiap hari dan masa mengejar pangkat dan kedudukan yang lebih tinggi bertujuan memperolehi pendapatan gaji, allowance dan habuan sama ada secara halal atau sebaliknya. Pelantikan yang dibuat untuk sesuatu jawatan sama ada dalam proses yang benar atau tidak akan memberi kegembiraan yang besar kepada seseorang yang dilantik untuk mengetuai sesebuah organisasi atau negara. Begitu juga dengan gelaran Tun yang mungkin dianggap pemberian gelaran tertinggi di Malaysia. Namun, darjat itu bukanlah lambang kekebalan seseorang sehingga boleh mengatasi undang-undang negara. Semenjak Kerajaan Madani mentadbir negara setelah berakhirnya Pilihan Raya Umum ke-15, pengisytiharan harta oleh segelintir pemimpin politik termasuk yang kini menjadi menteri dilihat lebih tegas untuk menunjukkan jumlah sebenar kekayaan mereka. Perkara ini dibuktikan apabila negara dikejutkan dengan berita bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 29 Januari lalu atas tuduhan gagal mematuhi notis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan 1 akaun bank. Daim didakwa sengaja memberikan satu pernyataan bertulis secara bersumpah yang tidak mematuhi terma notis di bawah Seksyen 36-1-A Akta SPRM 2009 bertarikh 8 November 2023. Rentetan itu, beliau didakwa di bawah Seksyen 36-2 Akta SPRM Akta 694 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 5 tahun dan boleh didenda tidak lebih RM100,000 jika sabit kesalahan. Selain Daim, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga tidak terkecuali di siasat SPRM berkenaan pengisytiharan harta seperti yang dimaklumkan anaknya sendiri, Datuk Seri Mukris. Presiden Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang itu mendedahkan bahawa Suruhanjaya itu menghantar notis ditandatangani Ketua Pesuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Paki kepada abang-abangnya Mirzan dan Tan Sri Mokzani untuk mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangan sama ada di dalam ataupun di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis. Kenyataan Tun Dr. Mahathir bahawa bahan bukti perlu diserahkan melibatkan pengisytiharan aset sejak pentadbirannya pada 43 tahun lalu yang bakal digunakan pihak berkuasa untuk mendakwanya di mahkamah. Dengan ini, adakah Tun Dr. Mahathir bakal menerima nasib yang sama seperti teman karibnya Tun Daim? Pensyarah Kanan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Dr. Nur Zuhaidah Osman berpandangan tidak mustahil bekas ahli parlimen Langkawi itu dikenakan tindakan tetapi ia juga bergantung senario semasa. Pada tahun 2015, sebuah portal melaporkan pertubuhan warga untuk tata kelola pemerintahan bertanggungjawab CAGM menawarkan 1 juta kepada mana-mana pihak yang berani tampil ke hadapan memberi maklumat mengenai harta tersembunyi dan wang tunai yang dimiliki Tun Dr. Mahathir. Kini, SPRM pula memberi notis terhadap 2 anaknya bagi membantu siasatan. Dalam masa yang sama, Tun Dr. Mahathir pernah memaklumkan beliau telah mengisytiharkan harta sebanyak RM32.35 juta yang merangkumi 3 buah rumah serta aset-aset lain. Sekiranya hujahan beliau kuat memenuhi elemen setiap jenis kesalahan seperti di akta,
dan dibuktikan di luar keraguan yang munasabah, Tun Dr. Mahathir berkemungkinan boleh dihukum jika sabit kesalahan. Namun sebaliknya berlaku jika mahkamah tidak mempunyai bukti yang cukup, jelasnya dipetik PRN Kuasa Rakyat. Untuk mendapatkan kebenaran itu, SPRM perlu melakukan siasatan yang menyeluruh dan memastikan bahawa terdapat bukti yang mencukupi sebelum mengambil sebarang tindakan undang-undang. Jangkaan selepas ini mungkin melibatkan pendedahan lebih lanjut mengenai aset-aset keluarga Tun Dr. Mahathir serta kemungkinan siasatan lebih mendalam terhadap transaksi keuangan mereka. Sama ada Tun Dr. Mahathir bakal berdepan nasib yang serupa dengan Daim, itu bergantung kepada keputusan dan bukti yang ditemui dalam siasatan SPRM. Proses pengisytiharan harta biasanya melibatkan penyediaan senarai lengkap aset dan liability termasuk harta sejak tahun 1981. Proses ini mungkin mengambil masa lama bergantung kepada kompleksiti harta dan kepatuhan dalam menyediakan maklumat yang diperlukan. Jika Tun Dr. Mahathir dan keluarganya didapati bersalah, tindakan yang mungkin dikenakan termasuk denda, penarikan aset diperoleh secara tidak sah atau tindakan undang-undang lain berdasarkan kesalahan dilakukan. Proses pengisytiharan harta lebih 40 tahun itu akan melibatkan penyelidikan dan pengumpulan maklumat yang meluas. Transaksi, jumlah harta dan keuangan individu akan mempengaruhi tempoh masa yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini. Senario yang sedang berlaku ketika ini bukan sebuah drama ciptaan sesiapa, tetapi lebih kepada pendedahan kebenaran yang bakal memberi kesedaran kepada semua politikus agar berwaspada dengan pangkat dan kekuasaan yang diperoleh. Mungkin ketika ini, kalian mampu bergembira dengan apa sahaja yang anda lakukan kerana berkuasa. Tetapi yang dibimbangi adalah ianya dibongkarkan dan didedahkan ketika kita sudah berada di hujung usia. Sesungguhnya, tahta kuasa dan kedudukan termasuk dalam kategori fitnah yang menakutkan. Paling malang, apabila seseorang yang telah hampir kehilangan kuasa, namun nafsu keinginan untuk kekal dalam kekuasaan sangat besar sehingga membawa kebinasaan. Barang diingat, fitnah kekuasaan adalah fitnah terdahsyat terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya aku hanya khawatir, iaitu takut atas umatku ini, para pemimpin yang menyesatkan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kebijaksanaan pihak berkuasa dan kemuliaan keadilan amat diperlukan untuk merungkai semua persoalan yang sedang bermain di minda marhain. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Apalagi Allah Azza wa Jalla, itu sudah semestinya pasti. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang meraihkan. Semoga semua ibadah kita diterima dan sentiasa diberikan keberkatan dan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Mala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.